Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita lagi dalam Rock Ansara Muda Ramadan Talk Series, iaitu taping Jom Sihat Siri ketiga yang bertajuk Kekal Tenang Cabaran Emosi Semasa Ramadan yang dibawakan khas oleh Ansara Cawangan Taiping. Apa khabar semua rakan-rakan di Facebook Live dan juga di Zoom Meeting? Semoga semuanya sihat dan dilindungi oleh Allah sepanjang bulan yang mulia ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita meneruskan sesi kita pada petang ini, marilah kiranya kita membuka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRC Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amaz Media dan juga Outpost Taiping. Jadi pada petang ini kita bersama-sama dengan tetamu khas kita, iaitu Dr. Nurul Nadia Ismail, batch 1999-98, pakar dan ketua Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental Hospital Kulim. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Salam Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih doktor kerana salam Ramadan doktor. Alhamdulillah, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Baik doktor, tanpa melengahkan masa, saya berjemput dan mempersilakan Dr. Nurul Nadia Ismail untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Kekal Tenang Cabaran Emosi Semasa Ramadan. Dipersilakan doktor. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi. Terima kasih Dr. Aisyah. Terima kasih terutamanya kepada saudara Baim yang telah menjemput saya untuk bersama-sama dalam Ramadan, dalam series talk yang ketiga bersama dengan Ansara Taiping. Melihat background Syamizi, Encik Syamizi memang sangat mengimbau kenangan lama lah. Hampir berdebar saya tadi tengok bangunan MRSM Taiping sebab dah lama saya tak pergi MRSM Taiping. Selalu lalu sajalah dekat depan tapi tak pernah masuk. So macam kita kata terubatlah sikit rindu dan saya tak pernah dekat MRSM Taiping dan berada dalam okey. So apa saya nak mulakan sebenarnya pada hari ini, pertama sekali tajuk yang diberi tenang topik saya okey ke? Betul tak? Okey. Tadi saya rasa ni inilah cabaran ini cabaran kita di pada musim pandemik. Kita cuba untuk melakukan yang terbaik dengan visual dan sebagainya, tetapi kita masih ada masalah dari segi internet connection. Saya minta maaf kalau terputus tiba-tiba sebab di tempat saya hujan sekarang ni. Okay, so izinkan saya untuk nak membaca sedikit peringatanlah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud sesungguhnya hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey, saya amat suka nak petik ayat Al-Quran ini kerana apabila saya sebagai seorang psikiatris, pakar psikiatri, apabila kita sebelum saya menjadi seorang pakar psikiatri, bila saya membaca ayat ini ataupun mendengar ayat ini ataupun mendengar ulasan-ulasan berkenaan dengan ayat ini, kita rasa seperti okey, kalau kita nak bertenang kita ingat Allah sahaja. Kalau kita nak bertenang kita ingat Allah. Kalau kita tak ingat Allah maksudnya kita tak tenang. Kan? Itu adalah association yang kita sebagai seorang Muslim, yang kita sebagai seorang manusia akan faham tentang ayat tersebut.
seterusnya, walau bagaimanapun, setelah saya menjadi seorang pakar psikiatri, saya sedar bahawa maksud hanya dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Sebenarnya bukanlah kita boleh ambil secara literal semata-mata. Ini kerana bagaimana dengan para pesakit saya yang mempunyai kemurungan klinikal? Bagaimana dengan para pesakit saya yang mempunyai anxiety disorder? Bagaimana dengan pesakit saya yang didiagnos sebagai mempunyai obsessive compulsive disorder ataupun yang mempunyai skizofrenia? Adakah keadaan mereka ini tidak tenang? Disebabkan oleh mereka tidak mengingati Allah? Ataupun mungkin kita juga tertanya, adakah mereka tidak diingati oleh Allah, maka hati mereka tidak menjadi tenang? Adakah ini kesimpulan-kesimpulan yang kita boleh lakukan sebagai seorang Muslim? Saya rasa pertama sekali apabila kita nak bercakap dari aspek psikologi, ayat ini sebenarnya sangat berkaitan dengan kita punya part-part of the treatment ataupun sebahagian daripada rawatan. Sama ada kalau kita faham apabila kita mengalami sesuatu situasi ataupun kegelisahan, sama ada kegelisahan yang normal ataupun kegelisahan yang beyond normal, maksudnya sudah menjadi sebagai salah satu daripada penyakit ataupun diagnosa psikiatri, maka ayat ini maka antara salah satu treatment selain daripada ubat-ubatan, selain daripada psikoterapi, spirituality ini juga merupakan salah satu daripada management ataupun perawatan yang utama yang boleh ditawarkan kepada para pesakit. Walau bagaimanapun dia bukanlah sekadar kita berkata kepada pesakit, ni mesti tak ingat Allah, maka hati tidak menjadi tenang. Ataupun bila kawan kita beritahukan, aku risaulah nak exam ni, risaulah pandemik ni macam mana, kelas sekejap online, sekejap sekejap fizikal, sekejap online, buat announcement, menteri buat announcement selalu last minute dan sebagainya, maka kita banyak sangat komplain, kerisauan, keresahan, which setengah daripada itu adalah valid, kan? Adalah valid. Dan apabila kita berada dalam situasi tersebut, adakah cukup untuk kita membaca semula kepingan ataupun cebisan ayat Al-Quran yang sangat bermakna itu? Ingatlah Allah, hati confirm akan jadi tenang. Kan? Bila kita bercakap tentang ingatlah Allah, dan saya pernah berada di situasi bersama dengan pesakit, bila dia cakap, okay, saya ingat Allah doktor, saya ingat Allah, tapi hati saya tak tenang. Then how am I as a psychiatrist ataupun saya sebagai seorang pakar psikiatri dan sebagai seorang Muslim perlu menjawab soalan ini supaya pada masa yang sama kita merawat penyakit yang sedang dialami, iaitu keresahan ataupun kemurungan, tetapi tidak membebankan dia ataupun tidak menyebabkan dia berfikir bahawa dia sebenarnya sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan hati dia tidak tenang sehingga dia mendapat penyakit ataupun diagnosa psikiatri. So ini adalah kefahaman-kefahaman ataupun perkara-perkara yang saya rasa saya dan juga mungkin sebahagian daripada pakar psikiatri yang lain cuba untuk explore ataupun kami cuba untuk pelajari supaya kita boleh sampaikan apakah intipati sebenar, maksud hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey, bila kita bercakap dengan mengingati Allah, kita boleh bercakap dari dua aspek, iaitu sama ada dari segi religion ataupun dari segi spirituality. Okey, apabila kita bercakap tentang religion, religion adalah agama. Agama dari segi definisi dia membawa maksud satu sistem yang organize, satu sistem yang teratur, yang ada peraturan, yang ada rutin, yang ada ritual yang kita perlu buat, dan kalau kita tak buat kita mungkin akan mendapat dosa ataupun kita dikatakan sebagai seorang yang tidak mempunyai kefahaman ataupun kita ni orang yang kurang beragama ataupun mungkin kurang beriman dan sebagainya. Dan dari segi aspek yang lain, mengingati Allah ini juga boleh dilihat dari segi spirituality. Apakah maksud spirituality? Spirituality ini lebih kepada satu kefahaman yang
dengan mempunyai spirituality ini, seseorang itu merasakan adanya connection, adanya perhubungan dengan kuasa luar yang lebih hebat, yang lebih tinggi. Dan daripada spirituality ini, kita akan cuba untuk mencari kedamaian, kita akan cuba mencari ketenangan, kita akan cuba untuk berhubung ataupun berkomunikasi dengan manusia-manusia yang lain ataupun dengan insan yang lain, dengan kawan-kawan yang lain dengan cara yang penuh dengan hikmah, cara yang bermoral, cara yang beretika dan sebagainya. Dan spiritual ini juga membawa maksud kita mempunyai harapan yang tinggi ataupun kita mempunyai harapan terhadap sesuatu, ataupun apabila berlaku sesuatu yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang bersifat negatif mungkin kepada emosi kita, kita masih lagi merasakan bahawa ini ada hikmah dan insya-Allah this too shall pass. Maksudnya apa yang berlaku ni insya-Allah ada hikmah, dan disebabkan oleh kita punya spirituality yang tinggi, maka kita akan berjaya untuk kekal tenang. So basically itu adalah apa yang saya cuba nak fahamkan ataupun bawa pada ceramah pada petang ini. Ada perbezaan antara religiosity dengan spirituality. Adakah orang yang beragama ataupun yang kuat agama ataupun yang bersembahyang, yang bertahajud, yang membaca Al-Quran, bertadarus dan sebagainya itu, dan of course kita akan kata mereka adalah orang yang beragama ataupun mempunyai religion yang baik, kan, mempunyai is a highly religious. Tapi adakah orang yang highly religious ini confirm akan menjadi orang yang mempunyai high spirituality? So sebenarnya tidak semestinya. Kenapa tidak semestinya? Mungkin dia seorang yang sangat mengamalkan apa yang disuruh oleh agama dengan baik dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama mungkin hubungan dia dengan manusia tidak terjaga. Mungkin dari segi percakapan dia, mungkin kita sekarang ni bila kita menjadi di media sosial sama ada Twitter, Telegram dan sebagainya, apabila kita menaip mengikut emosi. Kita tidak lagi meletakkan agama itu di hadapan kita. Jadi perkara-perkara sebegini boleh menunjukkan bahawa tidak semestinya orang yang mempunyai religion yang tinggi akan turut mempunyai spiritual yang baik. Dan sebab itulah kadang-kadang ketenangan itu tidak semestinya hanya dipunyai oleh orang yang mempunyai religion yang tinggi. Tetapi orang yang mempunyai religion yang baik, keagamaan yang baik, pematuhan dari segi agama yang baik, mereka memahami agama itu sebagai way of life, kan? Way of life is beyond just the practice, but it's actually the way of life, dan memahami agama itu dalam konteks psikologinya, dari konteks hukum hakamnya dan sebagainya, maka ia boleh mempunyai satu bentuk spiritual yang sangat tinggi. Nilai spiritual yang tinggi ini, dan inilah yang kita katakan menjadi seorang Muslim yang baik. Dan sudah semestinya apabila spirituality, apabila religiosity ini berada tahap yang baik, berada tahap yang tinggi, maka seseorang itu akan dapat mencapai ketenangan dalam kehidupan. Jadi persoalannya, mengapakah tajuk yang diberi itu kekal tenang cabaran emosi semasa Ramadan? Kenapa kita merasakan bahawa terdapatnya cabaran emosi semasa Ramadan? Saya pun terlupa nak tanya dengan Mbak Im, kenapa tajuk ini dipilihkan? Adakah sebenarnya ada spesifik isu? Walau bagaimanapun, saya ingin bawa perkara bukan berita lah, maksudnya saya ingin bawa satu isu yang hangat yang sedang diperkatakan di social media, iaitu tentang isu yang diketengahkan oleh salah seorang pelajar mengenai pemeriksaan tuala wanita, kan? Pemeriksaan tuala wanita. Kalau kita tengok, dia ada dua aspek. Yang pertama ialah dari segi religiosity, iaitu cikgu mungkin memeriksa untuk memastikan anak muridnya bersembahyang, berjemaah, tidak tipu dan sebagainya. Walau bagaimanapun dari aspek spirituality, adakah dengan memeriksa tuala wanita itu menjatuhkan moral para pelajar wanita tersebut? Di manakah kepercayaan seorang guru kepada anak muridnya, dan adakah ini akan menyebabkan anak muridnya itu menjadi seorang yang lebih religious?
Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang kita perlu olah. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat di social media, di ruang-ruang social media, komen-komen daripada netizen jelas menunjukkan bahawa emosi semasa menaip komen-komen yang berbau negatif, mungkin sampai tahap fitnah, yang sensitif, yang tidak sensitif, yang berbentuk mengugut. Sebenarnya ini menunjukkan bahawa emosi mereka mungkin tidak berada dalam keadaan tenang, dan ini adalah cabaran yang mereka perlu tanya kepada diri sendiri, kenapa pada bulan Ramadan, pada bulan yang mulia, di mana syaitan-syaitan semua sedang dikurung, kita masih lagi mempunyai sifat-sifat di luar kemanusiaan, kan? Komen negatif, mengugut, berkata dengan perkataan-perkataan lucah, ini semua sebenarnya menunjukkan tahap emosi kita yang mungkin sedang tergugat, kan? Kita tidak berada dalam keadaan tenang. Sebab cuba kita bayangkan, bila kita nak maki hamun seseorang ataupun kita nak menggunakan perkataan seperti perkataan-perkataan negatif, mungkin seperti bodoh, tolol, bangang dan sebagainya, kan? Adakah kita akan bercakap perkataan-perkataan tersebut ketika dalam keadaan emosi kita tenang? Sudah pasti tidak, kan? Apabila emosi kita tenang, kita akan bercakap perkara-perkara yang lebih baik. Kita akan cuba tengok perspektif-perspektif yang lebih positif. Tapi bila emosi kita tidak tenang, maka kita akan nampak hanya daripada perspektif yang negatif, dan kita sangat mudah di-trigger oleh komen-komen lain, dan kita akan menyambung dan kita akhirnya berasa puas dengan komen-komen yang kita katakan berbentuk sangat negatif. Walau bagaimanapun persoalannya, betul ke kita puas selepas kita melakukan perkara-perkara tersebut? Inilah yang bila persoalan inilah yang sebenarnya akan menentukan kedudukan kita, kan? Kita membuat sesuatu yang kita rasa macam buat je lah, inilah masanya saya nak maki hamun, kan? Dah ada orang maki hamun, okey, saya cuma sambut je, bukan saya yang start, kan? Kadang kita tak sedar kita menggunakan alasan-alasan yang bukan tak logik lah, tapi alasan-alasan yang remeh, kan? Nak memberi alasan, nak memberi excuse kepada kita, it's okay, orang lain pun buat, kan? Bukan saya yang maki hamun, semua orang pun maki hamun. Nampaknya memang semua orang bersetuju bahawa tindakan budak ini untuk membawa ke pihak atasan dan sebagainya adalah salah. Maka kita pun join bersama-sama. Tetapi kita tanya diri kita balik, adakah kita berasa tenang setelah kita mengikut hawa nafsu kita? Okey. Dari aspek psikologi, kita ada, saya tak pasti mungkin anda semua yang suka psikologi mungkin kenal seorang psikologis ataupun psikiatris yang bernama Freud. Freud telah membahagikan manusia ini kepada, secara generalnya, kepada tiga bahagian, ataupun macam mana nak cakap, tiga bahagian. Kita ni boleh terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama ialah id. Id tu lebih kepada macam kita kata nafsu lah. Nafsu kepada seks, nafsu kepada nak makan, nafsu kepada mungkin untuk melakukan perkara-perkara yang mendapat mendapat reward yang segera, kan? Reward yang segera, maksudnya kita tak perlu nak bersusah payah, ataupun mungkin macam kita tak ada duit, kita mencuri, macam tu, kan? Itu kan reward yang segera. So itu adalah id. Yang kedua ialah kita mempunyai ego, dan ego ni bukan ego yang kita fahami dari segi bahasa yang kita guna setiap hari ni. Ego ni ialah apakah tindakan akhir kita, apakah perkataan, apakah kelakuan kita, pemikiran kita dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah dari segi super ego. Super ego ni ialah kita punya moral value. Kita punya moral value ni ialah apa yang high value kita, kan? Contohnya kita tahu bahawa bercakap perkara yang baik itu adalah sesuatu yang mulia, kan? Tetapi disebabkan oleh kita berasa sedang marah ni, kan? Kita marah dan kita rasa kita perlu melampiaskan kemarahan kita, atau kita perlu menunjukkan kemarahan kita itu kepada seseorang, maka kita pun marah kepada orang lain dengan kata-kata yang kesat. Maka berlakunya satu pertentangan antara id dan juga super ego ini, ataupun kita punya value ataupun kita punya moral ini. Dan dalam situasi ini nafsu kita menang, maka kita akan marah. Tetapi disebabkan kita punya moral ni, walaupun kita marah, mungkin kita rasa puas sekejap.
Kan mungkin kita rasa puas kejap, lega kan, hilang dah perasaan marah ni, hilang dah kita punya rasa ketidakpuasan hati, kekecewaan dan sebagainya lah terhadap orang tersebut. Tapi apabila kita duduk dan kita bertenang semula, akan timbul satu perasaan bersalah. Kan, kenapa kita ada perasaan bersalah? Ini disebabkan oleh kita mempunyai moral ataupun kita tahu bahawa perbuatan kita itu tadi pun salah. Kan, jadi walaupun kita sendiri yang nak marah, tapi lepas tu kita sendiri yang merasa bersalah, kan? Jadi ini berlaku konflik di antara dalaman diri kita, dan bila berlaku konflik ini, inilah yang menyebabkan kenapa ketenangan itu tidak datang, dan kenapa ketenangan itu sebenarnya adalah sesuatu yang amat sukar untuk diperolehi oleh seseorang, kan? Jadi apabila kita bercakap dalam bulan Ramadan, apakah yang dimaksud, bagaimanakah emosi, apakah cabaran emosi ini boleh menyebabkan kita kekal tenang, maka kita kena refleks balik, kita kena muhasabah balik kepada diri kita. Apa sebenarnya yang kita inginkan pada bulan Ramadan ini, kan? Apa yang kita nampak diri kita ini sebagai apa, kan? Adakah kita ini sejenis manusia yang tenang, adakah kita memang jenis yang cepat melenting, adakah kita jenis yang cepat berasa sedih, adakah kita yang terlalu sensitif dengan komen-komen orang, adakah kita seseorang yang sentiasa mengharapkan pujian, sentiasa mengharapkan pengiktirafan, dan kita menggantungkan kita punya emosi, keadaan emosi kita itu dengan sesuatu di luar daripada diri kita sendiri. Maka kalau kita kalau kita menjawab ya pada semua persoalan-persoalan yang saya lontarkan tadi, jika kita berasa bahawa keadaan emosi kita, keadaan kesihatan mental kita ini akan sangat mudah dipengaruhi oleh persekitaran, sangat mudah dipengaruhi oleh siapa yang bersama dengan kita pada ketika itu, maka nasihat saya ialah sama-sama kita duduk, sama-sama kita bertenang, sama-sama kita muhasabah diri kita balik. Adakah ini perkara yang benar untuk dilakukan, atau adakah sebenarnya saya mempunyai alternatif lain untuk kekal tenang, untuk kekal bahagia tanpa bergantung ataupun tanpa menggantungkan emosi saya ini dengan persekitaran ataupun dengan orang lain. Kalau kita menjawab bahawa okey, saya sekarang ini terlalu menggantungkan harapan, emosi, perasaan saya kepada orang luar, maka apa yang saya boleh lakukan? Okey, untuk pengetahuan semua, kita manusia ni, kita hanya boleh kawal diri kita sahaja. Kita hanya boleh kawal diri kita sahaja. Kita nak bahagia, kita nak sedih, kita nak rasa kesal, kita nak jadi orang baik, kita nak berkata dengan perkataan yang baik, kita nak jadi keyboard warrior yang baik. Kita nak jadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita ataupun kepada suami kita ataupun kepada adik-beradik kita. Semua ini adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Semua ini adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Semua ini boleh dilakukan oleh diri kita sendiri, dan kita mempunyai kawalan yang sepenuhnya terhadap diri kita sendiri. Jadi bila kita faham konsep ini bahawa hanya kita yang mempunyai kawalan penuh terhadap diri kita sendiri dari segi emosi, dari segi pemikiran, dari segi kelakuan, tindakan, perkataan dan sebagainya, maka kita akan berasa lebih tenang berbanding kita cuba untuk mengawal orang lain, untuk mengawal tindakan, perkataan, perbuatan, pengharapan dan sebagainya daripada orang lain. Maka confirm apabila apa yang kita harapkan itu tidak berlaku, kita akan mula merasa stres, kita akan mula merasa kecewa, sedih, geram, marah dan sebagainya. Maka kita kena ada satu boundaries ataupun kita kena pastikan kita ada satu sempadan, dan kita berkata kepada diri kita sendiri bahawa okey, contoh Baim, kalau Baim nak tenang, Baim hanya perlu fokus kepada diri sendiri. Apa yang saya boleh bantu diri saya, dan insya-Allah kebiasaannya apabila kita berada dalam keadaan tenang, walaupun mungkin keadaan itu adalah sama, sebagai contoh
katakan kita di tempat kerja, kita sedang sibuk nak siapkan mungkin paperwork yang dah nak deadline kan, mungkin lagi 2 minit bos nak masuk, kita masih lagi sedang menaik, masih lagi perlu betulkan dokumen dan sebagainya. Tapi kawan-kawan kita yang dekat sebelah sana tu tengah berborak cerita pasal I don't know, kalau perempuan mungkin cerita drama pukul 7, mungkin cerita Korea, mungkin cerita baju raya, anak-anak nak pakai baju raya warna apa, tema dan sebagainya kan. Jadi kita akan berasa sangat marah kerana mereka menyebabkan kita tidak boleh fokus untuk membuat kerja. Tetapi kalau kita seorang yang sangat mengetahui bahawa agak susah untuk mengawal mereka itu kerana kita semua dah besar, apa yang kita boleh kawal pada diri kita, maka kita tanya diri kita, okey, apa yang saya perlukan ialah satu ketenangan, satu keadaan yang senyap, yang sunyi. Apa yang saya boleh buat? Okey, mungkin kita boleh start cari kapas tutup dekat telinga, ataupun kita boleh pindah ke tempat lain, masuk dalam bilik yang tenang, kita ada earphone dan sebagainya kan. Keadaan tidak berubah, tapi bila kita fokus pada diri kita, apa yang saya boleh buat untuk memastikan saya kekal tenang, maka walaupun dalam keadaan yang tidak berubah, kita masih boleh kekal tenang dan kita sebenarnya akan menjadi orang yang lebih baik kan. Dan mungkin bila kawan-kawan kita tengok, oh rupanya kita ni perlu bertenang, kita perlukan satu keadaan yang tenang, dan mereka tengok betapa stres yang kita pada ketika itu, mungkin akhirnya mereka juga akan senyap ataupun akan menghormati ketenangan yang kita perlukan pada masa tersebut. So basically itu adalah antara perkara-perkara yang saya rasa saya cuba bawa untuk dalam masa 30 minit pada hari ini. Saya tak pasti kalau anda semua boleh relate apa yang saya cuba cakap atau apa yang saya cuba sampaikan. Tetapi saya rasa take home message saya ialah jika kita ingin menjadi seorang yang beragama ataupun mempunyai religiosity yang tinggi, kita harus memastikan bahawa spirituality kita pun dalam keadaan yang baik. Kan kita berdoa, bukan kita rasa doa itu adalah satu keperluan ataupun sesuatu apa yang Muslim akan lakukan. Tetapi kita berdoa kerana spiritual kita yang baik akan menyebabkan kita faham bahawa kita berdoa, Allah confirm akan dengar, Allah confirm akan makbulkan, Allah confirm akan beri sama ada apa yang kita minta ataupun sesuatu yang lebih baik. Bila itu terpulang kepada Allah. Okay, itu take home message yang pertama. Jadi bila kita mempunyai kefahaman tentang religiosity dan spirituality ini, maka ianya akan menghindarkan diri kita daripada berasa terlalu kecewa ataupun tertanya-tanya di mana Allah, kenapa Allah tak bantu dan sebagainya. Sebab kita faham bahawa He is there, kan? He is just with us. Cuma bila di mana jawapan dan sebagainya itu adalah itu kita serahkan kepada Allah kan. Tetapi bila kita memiliki spirituality yang tinggi, harapan kita ini tidak akan pernah pudar, insya-Allah. Take home message saya yang kedua ialah ingat, kita hanya boleh fokus, kita hanya boleh kawal apa yang ada dalam diri kita. Ini bukannya bermaksud kita nak pentingkan diri sendiri, tetapi ini ialah untuk memastikan bahawa kita berjaya mengawal emosi kita, mengawal kelakuan kita, mengawal perkataan kita, supaya kita dapat membina satu hubungan yang lebih baik dengan persekitaran kita. Yang ketiga, apabila kita cuba untuk mengubah ataupun mengawal situasi ataupun perkara yang di luar daripada diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk kecewa, untuk berasa marah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sahaja. Saya rasa cukup dah 30 minit perkongsian saya pada hari ini berkenaan tajuk kekal tenang cabaran emosi semasa Ramadan. Ada soalan apa-apa ke? Mungkin saya boleh jawab satu soalan. Kalau tak ada soalan, saya telah diminta oleh Cikgu Aisyah untuk memberi soalan. Betul. Okey, doktor. Boleh ke doktor tolong huraikan sikit pada student saya tentang definisi happy, bahagia, supaya student boleh ni. Okay, good question. Apa definisi bahagia? Susah sebenarnya. Sebab bahagia ni saya pun tak ingat. Bahagia, happy tu dia bukan komponen utama. Okeylah, happy, joyful tu dia adalah antara komponen emosi yang utama lah kalau dari segi psikologi. Dan bahagia tu
sekali lagi macam yang saya dah bincangkan dengan Cikgu Aisyah sebentar tadi, ini bergantung kepada kita. Apa yang kita faham tentang bahagia? Adakah bahagia itu kita tersenyum sentiasa? Adakah bahagia itu maksudnya tiada hari-hari yang kita lalui tanpa tangisan? Adakah bahagia itu hati kita sentiasa dalam keadaan tenang, kita hanya nampak bunga-bunga kan? Bila hujan pun kita senyum, bila panas pun kita senyum, orang marah pun kita senyum, tak ada duit pun kita senyum, ada duit apatah lagi kan? Adakah itu yang kita sendiri kita sendiri define kan, adakah itu definisi bahagia kita, ataupun adakah apakah opposite bahagia itu? Adakah sengsara itu? Apakah opposite sengsara? Bahagia adalah sengsara. So apakah itu sengsara? Adakah sengsara itu bermaksud kita bermasam muka, kita punya hati, perasaan yang sedih, yang sangat berat, yang hitam, yang gelap dan sebagainya kan, yang tidak mempunyai perasaan. So adakah maksudnya di mana kita? Di mana kita? Saya takkan kata bahawa bagi saya, pandangan saya, bahagia bukanlah satu entiti yang berbentuk kategorikal ataupun yang berbentuk anda bahagia ya, anda tidak anda bahagia tidak. Dia bukannya ya atau tidak. Ianya adalah satu spektrum di mana seseorang itu mungkin sangat bahagia dan seorang itu bahagia kan, dan ada di tengah-tengah. Dan bahagia ini kita kena faham, dia mungkinlah kita tak boleh nak expect, ataupun dia bukanlah sesuatu yang kita akan sentiasa rasa pada setiap masa. Sebab kalau tiba-tiba for example kita menerima berita buruk kan, berita kematian, kemalangan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, adakah kita akan tersenyum? Adakah kita akan merasa bahagia kan? Sudah pasti tidak. Jadi emosi yang appropriate pada ketika itu ialah kita berasa sedih, mungkin kita berasa kecewa, mungkin kita berasa geram, mungkin kita berasa dendam kan, mungkin kita ada tertanya-tanya what is happening kan, mungkin kita ada denial. Jadi bahagia itu ianya hanyalah perasaan, bukanlah hanyalah, saya tak sepatutnya mengatakan hanyalah. Bahagia itu adalah suatu perasaan yang diingini oleh setiap manusia, dan setiap manusia itu mengharapkan bahawa mereka dalam keadaan bahagia pada setiap saat, ketika, detik dan sebagainya. Which is apabila kita mempunyai definisi sebegitu, maka di situlah kita akan mula tidak dapat menerima selain daripada bahagia, emosi selain daripada bahagia. Kerana emosi ni ada banyak. Macam mana saya boleh, okey, contoh, dalam telefon kita ada banyak sangat nama-nama kan. Ada nama orang yang kita sangat cinta, ada nama yang kita sangat suka, ada nama yang kita macam best friend kita, tapi mungkin kadang-kadang kita terpaksa simpan nombor bos kita yang kita rasa macam menyampahnya nak bercakap dengan bos ni kan. Mungkin pembantu bos, mungkin kawan-kawan zaman lepas yang kita masih berdendam dan sebagainya, tapi disebabkan sebab-sebab tertentu kita terpaksa simpan dalam contact numbers kita. Kan begitu juga dengan kotak perasaan kita. Kita bukan sekadar hanya ada perasaan bahagia, kita akan ada perasaan kecewa, dendam, benci, mungkin kita ada perasaan bersyukur dan sebagainya kan. Jadi bahagia ini dia tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang statik. Ianya akan sentiasa Betul tak salah. beyond Doktor tak jelas. Betul tak salah, doktor. Doktor, suara tersekat. Hello? Okey, betul. Hello? Tadi Okey ke? sekat-sekat. Okey. Oh, okey. Itulah hujan sekarang ni. So internet dekat sini memang dipengaruhi oleh hujan. Jadi jadi itulah bahagia kan. So bahagia ini dia tidak statik. Dia kalau kita nak bahagia yang lebih bermakna, perlu
perlu hadir bersama bahagia itu ialah keredaan, sifat bersyukur, sifat suka memberi, sifat suka menolong, sifat-sifat positif yang lain lah. Dan tidak semestinya apabila kita sedih, maka bahagia itu completely akan hilang. Sedih itu hanya hadir pada ketika tersebut, dan apabila kita berjaya berkawan dengan kesedihan kita itu, maka bahagia itu akan slowly hadir semula, insya-Allah. So dia bukan statik. Okay? Bagi ruang kepada diri kita untuk tidak mengharapkan bahagia itu akan kekal pada setiap masa. Bagi ruang untuk bahagia hadir, bagi ruang untuk kesedihan itu hadir, dan bagi ruang untuk kesedihan itu pergi dan bahagia itu hadir. So itu adalah interaksi sebagai seorang manusia yang mempunyai pelbagai emosi. Saya harap itu menjawab soalan Cikgu Aisyah. Yes, Doktor, thank you. So, Miji, ada soalan kan Miji lagi? Okay, Assalamualaikum. Kita ada soalan daripada kita punya penonton kita daripada Almi Rajaz. Assalamualaikum Doktor. Bagaimanakah mentaliti seorang pelajar yang akan menghadapi SPM dan yang akan menghadapi banyak cabaran nanti? Sila Doktor. Ini kena jemput saya lagi sekali khas untuk saya nak jawab soalan ini kepada semua pelajar-pelajar SPM. Sebab kalau saya nak jawab dalam masa 2-3 minit, memang saya tak boleh nak jawab sebab banyak kan, banyak, setiap orang akan mempunyai mentaliti yang berbeza, ekspektasi yang berbeza dan sebagainya. Tapi saya rasa apa yang saya boleh katakan bahawa ialah yang pertama sekali, pastikan kita dah lakukan apa yang terbaik. Apa yang terbaik yang kita boleh lakukan. Jangan compare dengan orang lain. Jangan compare dengan orang lain. Mungkin yang terbaik kita boleh lakukan ialah kita hanya boleh belajar bermula daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam ataupun sampai 10 malam. Lepas tu kita kena tidur daripada 10 malam sampai 6 pagi. Tu saya lah tu. Dan saya tak boleh belajar. Saya memang tak boleh belajar straight. Saya bukan jenis, saya cepat bosan. So saya tak boleh nak belajar. Walaupun saya cuba, saya pernah buat. Saya cuba untuk nak tidur kawan-kawan saya yang very studious dan sebagainya. Tapi saya tahu benda tu hanya akan memakan diri saya. Itu yang pertama. Maksudnya kalau kita, katakan kita belajar 8 pagi sampai 10 malam sahaja. Mungkin kita ada break semain dan sebagainya kan. Dan kita rasa that is just the best yang saya boleh lakukan. Bila orang tanya, is this your best? And kita confidently boleh cakap, yes, this is my best. Then go with it. Kan? So the rest you tidur, dan you tidur dengan tidur yang berkualiti lah. Itu yang pertama. Kenapa benda ni penting? Sebab kita tak nak ada kekesalan kan. Kekesalan ni selalu berlaku apabila kita merasakan bahawa I have not done enough dan sebagainya. Tapi untuk nak menjawab soalan tersebut pun kita kena be authentic with ourselves. Kan? Kalau kita rasa that is just my limit, then that's it. Nak buat macam mana kan? Tak semua orang ditakdirkan untuk mendapat straight A+ ataupun straight A1. Sekarang ni A+ kan? Straight A+. Kan, tak semua orang ditakdirkan untuk keluar masuk dalam paper sebagai pelajar yang berjaya. Tak semua orang ditakdirkan untuk keluar dalam paper cakap, oh saya berjaya kerana saya membaca Yasin setiap hari, saya solat hajat 2 rakaat setiap hari kerana saya menjadi anak yang baik kerana ibu bapa mendoakan saya. Bagi saya benda ni semua orang pun ada benda yang sama. InsyaAllah semua orang ada benda yang sama. Semua orang akan berdoa sebelum nak SPM, berdoa, berpuasa, sembahyang hajat, tahajud, minta maaf dengan mak bapa, minta maaf dengan cikgu dan sebagainya. Semua orang insya-Allah secara umumnya akan mempunyai perkara-perkara ini. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai perkara-perkara ini akan mendapat keputusan yang teramat cemerlang. So kita kena ada that kind of realistic mind kan. Dan kita kena tahu bahawa mungkin ini sahaja kan. Mungkin ini sahaja yang Allah nak beri pada masa ni. Dan mengikut pengalaman doktor, doktor ialah top 30 top 30 ke top 20 batch. Tapi masa SPM tak ingat mana satu, sama ada batch top 30 SPM top 20 ataupun batch top 20 SPM top 30. Doktor tak ingat mana satu, tapi ni masa di MRSM typing lah. Tapi towards the end of the day,
Yelah, doktor is just a doctor lah. Kan? Tak adalah doktor jadi DG ke, doktor jadi apa ni, orang yang macam kerja dekat IJN ke, kerja dekat private ke, yang gaji beratus ribu sebulan dan sebagainya. I'm just a normal penjawat awam. So apa yang doktor nak cakap, it's okay. SPM, yes, it's very important. Saya memang takkan deny. SPM memang sangat penting dan SPM memang banyak menentukan arah hidup saya dan arah hidup kita dan arah hidup ramai orang yang lain. Tetapi ianya bukanlah segalanya dan ianya bukanlah pengakhirannya. So have that kind of at the back of your mind some reservation about there will be more chances in the future, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih doktor atas perkongsian sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh doktor dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nurul Nadia Ismail kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Sebelum terlupa, doktor ada soalan ingin diberikan untuk para pelajar? Soalan saya ialah, apakah perbezaan di antara religiosity dan spirituality? Huraikan. Baik doktor, terima kasih doktor. Jadi kepada para pelajar, jika anda ingin menghantarkan jawapan, anda boleh hantarkan jawapan beserta maklumat pelajar ke Telegram Nasriyah Farijah. Okey. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurul Nadia kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi bersama-sama kita pada petang ini. Tidak dilupakan juga terima kasih kepada rakan televisi Ansara Taipei, iaitu Unit Jana Taqwa Emerson Taipei, TNF Energy Sdn Bhd, Amas Media dan juga Outpost Taipei. Sekian, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita tutup sesi kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Terima kasih doktor. Terima kasih Aisyah. Terima kasih rakan-rakan. Terima kasih semua doktor. Ada Ya. satu soalan ni sebenarnya, tapi tak apa lah. Tak apa, siapa yang nak keluar boleh keluar lah kot. Tapi cuma ni doktor, ada satu soalan ni, saya rasa Minji terlupa baca ni. Doktor, adakah kepelbagaian emosi itu perlu ada dalam setiap manusia? Atau ada jenis emosi yang tidak sepatutnya ada dalam diri kita dan perlu kita elakkan? Soalan menarik ya. Soalan menarik ni. Yes. Macam mana nak cakap saya perlukan beberapa sesi lagi. Okay. Tapi apa yang saya boleh, tak apa. Sebab bukan nak cakap, sebab bila kita nak cakap pasal aspek psikologi, aspek emosi dan sebagainya ni kan, dan bila saya sebagai seorang pakar psikiatri, saya akan rasa sangat bersalah kalau saya hanya menjawab secara superficial. Sebab saya tak nak ada interpretasi yang salah. Sebab it's a very sensitive questions, dan bila ditanya maksudnya ada sebab lah kan, ada sebab. So secara ringkasnya sahaja, secara mukadimahnya sahaja, jangan terlalu berpegang sangat pada jawapan saya ni sebab saya perlukan masa. Tetapi adakah kepelbagaian emosi itu perlu ada? Yes, perlu ada. Sebab orang yang tidak pernah merasai kekecewaan tidak akan faham perasaan seorang manusia lain yang mengalami kekecewaan. Orang yang tidak pernah berasa sedih tidak akan dapat memahami bagaimanakah perasaan sedih tersebut. Orang yang tidak pernah merasa bahagia tidak akan faham betapa indahnya kebahagiaan itu. So kepelbagaian emosi ini perlu ada. Dan untuk pengetahuan semua, dalam bidang psikologi, kita kalau boleh kita tak nak macam mana kita tak nak membahagikan emosi itu sebagai baik ataupun tidak baik, positif ataupun negatif. Bagi kita ialah semua perasaan itu adalah perasaan-perasaan yang kita perlu iktiraf, yang kita perlu acknowledge. Maksudnya kalau kita marah kan, kalau perasan bila kita marah, lagi kita pendam marah tu, kita akan jadi lagi resah. Kan, kita akan jadi mungkin akan keluar dari segi simptom fizikal, kita akan pening kepala, kita rasa sakit perut, kita rasa nak muntah, muka kita masam, kita tak boleh tidur, kita rasa resah. Hanya semata-mata kita nak cuba suppress, kita nak tekan perasaan marah tu. Tetapi jika kita mengiktiraf, ni mengiktiraf, sekarang ini saya ada satu perasaan yang dikenali sebagai perasaan marah.
kita tak nak nilai kenapa kita ada perasaan marah itu. Ya Allah, syaitan banyak ke dalam diri aku ni sampai cepat sangat nak marah ni kan. Jahat ke aku ni sampai nak marah. Puasa tidak diterima ke sampai nak marahkan. Itu semua adalah penilaian-penilaian membentuk judgemental yang kita macam kita tak tahu pun sebenarnya kan. Adakah puasa diterima, sembahyang diterima dan sebagainya. Tetapi apabila kita acknowledge perasaan marah tu, kita tanya pada diri kita, kenapa saya berasa marah? Okey, contoh saya berasa marah kerana cikgu telah menuduh saya sengaja tidak membuat kerja sekolah sedangkan saya betul-betul terlupa. Kan cikgu tak nak terima alasan saya yang memang saya genuinely terlupa. So kita akan rasa marah. So kita acknowledge benda tu. Okey, sebab itu saya akan rasa marah. Tetapi perlukah saya untuk membentak di hadapan cikgu? Perlukah hanya dengan sebab satu perkara tersebut saya ruin the whole day kan, saya rosakkan hari saya yang seterusnya kan, saya tak nak dah saya tak boleh nak fokus pada subjek-subjek yang seterusnya. So itu adalah bagaimana kita boleh mengiktiraf perasaan kita ini, kan. Jadi kita iktiraf, kita rasa marah dan kita cuba boleh cakap dengan kawan kita kan, aku sebenarnya dah semarah lah sekarang ni, tak patut cikgu cakap macam tu, kan. So kita cuba luahkan dan kita acknowledge, tapi kita jangan judge diri kita, kita ni marah sebab kita ni orang jahat ke, aku ni memang hanya layak dimarah, semua itu berbentuk judgemental. So biarkan saja perasaan marah tu kerana ianya adalah perasaan dan dia akan digantikan oleh perasaan-perasaan yang lain apabila situasi itu berubah. Okey? Itu secara ringkas lah. And it is okay to have all the emotions. It is okay. Always tell yourself, it is okay to be frustrated. It is okay to feel sad. It is okay to feel angry. Tetapi tanya balik diri sendiri, kenapa dan selama mana saya perlu bawa perasaan-perasaan ini. Okay? Very good, Doctor. Very good. Very good. Best lah dengar tak cukup masa. Rasanya nak kena tambah lagi. Okay. Dan Cikgu Aisyah nanti kita buat sesi lain dengan Dr. Nadia nanti. Okay, boleh, betul-betul. Cikgu pun rasa okay. So, Terima kasih banyak Doktor. Terima kasih banyak Doktor. Saya yang perlu berterima kasih sebab saya dah lama mencari ruang sebenarnya nak memberi sumbangan balik kepada Taiping, kepada Mara, tapi tak nampak jalan lagi. So this is good lah. Terima kasih banyak. Boleh Doktor, boleh. Next time boleh, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Mbak Im dah ada, Encik Mbak Im, Tuan Mbak Im lah. Saya pun lupa nak tanya dia kerja apa semua. Tak bertakruf lagi. Ada telefon saya, so boleh contact lah dengan dengan Mbak Im. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah. Okay. So Doktor nanti kita akan hantar jawapan daripada students. Doktor pilih nanti. Okay. Doktor pilih pemenang. Okay, so terima kasih banyak. Okay. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih semua. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor dan Mbak Ing, Cikgu Aisyah. Ustaz Izhar. Terima kasih Ustaz Izhar. Zahar. Doktor tadi tu Ustaz Izhar, Doktor. Okay.